Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada soalan yang keempat dan 5 dan 6. Okey, jadi cikgu akan buat 3 by 3 soalan lah. Okey, alright. So yang seterusnya kita nak tengok di sini adalah determine whether the following equation are system of linear equation in 3 variable or not. Okey. Alright. So kita kena faham bab ni bab apa? Bab ni adalah bab berkenaan dengan system of equation. Okey, bab baru tingkatan 4 dan sebagainya. So kalau kita nak tengok ni satu markah je, soalan ni satu markah je. Dia hanya suruh kita tahu sama ada ini adalah sistem yang betul ataupun tidak dan sebagainya. Alright. So kita kena faham kat sini kalau sistem yang betul kita akan ada 3 variable di mana variable x, y dan z, dan ketiga-tiga ni di dalam linear. Ketiga-tiga ni mesti dalam linear. Jadi kita kena pastikan sama ada yang pertama, yang kedua dan yang ketiga adalah linear ke tidak. Jadi di sini adalah yang pertama adalah linear di mana x kuasa 1, y kuasa 1 dan z kuasa 1. Yang ni kena tengok baliklah hukum-hukum dia. Antara yang kita kena tahu bahawa hukum dalam linear di sini adalah semua mestilah kuasa 1. Okey, semua kuasa 1. Dia tak ada yang kuasa 2. Semua kuasa 1. Okey. Dia tak boleh kalau kuasa 2 ataupun kuasa negatif ke kuasa 3 ke, tak boleh. Dan lagi satu adalah no combine. Okey, no combine variable di mana dia ada darab dan sebagainya. Sebab apa? Di sini kita nampak bahawa yang kedua kita nampak ada yang combine. Okey, ada yang combine di mana 4 darab dengan x dengan y. Dengan x dengan y ni adalah combine. Walaupun x kuasa 1, y kuasa 1, dia dah combine kat situ, dia dah bukan lagi linear. Tetapi walaupun yang ketiga tu linear, tetapi ingat kalau lah sistem linear of equation ni x, y dengan z ketiga-tiga lah mesti linear. Tetapi di sini kita boleh fahamkan bahawa ini adalah bukan linear. Okey, ini adalah bukan system of linear equation dan sebagainya. So just kata this is not. Itu senang saja, jawapannya satu saja, satu markah saja. Okey, alright. Yang seterusnya soalan di sini adalah solve the following system linear equation and explain the result of the finding. Kita kena tahu dulu, kita kena cuba satu persatu dan sebagainya. Jadi kat sini adalah kita ada equation pertama, cikgu label di sini equation pertama, equation kedua dan equation ketiga. Right. So pertama di sini kita hanya ada 2 variable, kedua equation kedua ada 3 variable, dan equation ketiga ada 3 variable juga. So apa cara cikgu kat sini adalah masukkan satu ke dalam 3, masukkan satu ke dalam 2 dan juga kita buat masukkan satu ke dalam 3. Kemudian kita comparekan equation dan kita cuba buatlah, selesaikan satu persatu. So untuk kita nak masukkan satu tu kita kena tahu dulu equation tu apa. Okey, jadi kita tengok dulu satu persatu. Untuk equation pertama di sini bahawa kita nampak x tolak 2y sama dengan 4. Jadi kalau kita nak masukkan, of course kita kena ambil something as a subject. Okay, alright. Jadi kita buat apa? Pindahkan negatif 2y ke kanan supaya kita ambil x sebagai subjek. So x sama dengan 4 tambah 2y. Dan equation di sini adalah apa? 2x tolak dengan 3y campur z campur 2z sama dengan negatif 2. So apa yang kita masukkan? Kita masukkan negatif 2 ni ke dalam yang ini. Apa akan jadi? Masukkan sajalah 2 buka kurungan 4 tambah 2y tolak 3y campur 2z sama dengan negatif 2. So kita cuba permudahkan dia. Permudahkan macam mana? Kita susun dia lah, kita susun dan sebagainya, dan kita susun mengikut keadaan ax plus by equal to c. Nanti cikgu tunjuk macam mana keadaan dia. So kembangkan 2 dan 4, 8 campur 4y tolak 3y campur 2z sama dengan negatif 2. So 8 ni cikgu pindahkan ke kanan. Alright, dan 4y tolak 3y akan jadi 1y tambah 2z sama dengan negatif 2 tolak 8 dan y tambah 2z sama dengan negatif 10. Kita biarkan tu saja dulu. Kita biarkan tu dulu. Kemudian kita buat yang seterusnya di mana 1 masukkan ke dalam 3, di mana 1 sama juga x sama dengan 4 tambah 2y, dan yang ketiga adalah 4 kurungan 4 tambah 2y, dan di sini tolak 7y tambah 2z sama dengan 6.
So kembangkan macam biasa, di mana yang ini pun kena kembangkan. Dia akan jadi apa? 16 tambah 8y tolak 7y tambah 2z sama dengan 6. So 16 cikgu pindahkan ke sana. Okey, 16 cikgu pindahkan ke sana. Di mana di sini akan jadi y, 8y tolak 7y 1y tambah 2z. Dan 6 tolak 16, di mana 6 tolak 16 di sini y campur 2z sama dengan negatif 10. So barulah kita cuba selesaikan yang seterusnya. Okey, jadi bila cikgu yang seteruskan, kita ada dua dah equation di sini, iaitu y campur 2z tolak negatif 20, y tambah 2z tolak negatif 10. Kita akan nampak dua equation ni sama. Jadi di sini kena tengok dahulu. Since kita dah ada dua equation, y campur 2z sama dengan negatif 10 dan y campur 2z sama dengan negatif 10. Kalaulah kita nak cuba selesaikan menggunakan kaedah penggantian ke penghapusan ke kalkulator ke, kita akan nampak di sini bahawa kita akan dapat nilai dia y kosong. Sebab apa? Kalau kita buat kaedah penghapusan kat sini, y tolak y kosong, 2z tolak 2z kosong, negatif 10 tolak negatif 10 akan kosong. So bila semua ni akan kosong dan tak jumpa solution dia, kita boleh faham bahawa ini adalah infinite solution. Maksud infinite tu apa? Solution yang tak jumpa. Okey, alright, benda yang tak dijumpai. Itulah pemahaman dia. Jadi jawapan dia adalah infinite solution, dan biarkan sahaja jalan kerja di mana y campur 2z tolak equal to negatif 10 dan y campur 2z tolak negatif 10, kita akan dapat biar macam ni dan terus jawab infinite solution. Boleh diterima. Okey, alright. Jadi yang seterusnya juga kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 5. Dan soalan nombor 5 ni agak mengelirukan dan agak confusing sikit. So, untuk soalan nombor 5 ni dia kata given a geometric, kena faham ni adalah geometric okay, geometric bukan arithmetic, ada dua. Geometric progression with the term ar square, ar cube, titik, maksudnya dia sambungkan lagi dan seteruskan lagi di bahawa arn tolak 2 dan arn tolak 1. Okay, and the sum of the first n term is given by Sn. So derive a formula for the sum of the first n term for the geometric progression when r modulus r more than 1. Kena tahu bahawa soalan di sini adalah dia minta kita macam mana hasilkan formula. Kita memang dah tahu kita memang dah tahu dalam list of formula dalam page yang pertama atau page yang kedua soalan, kita memang dah tahu bahawa sum of the first n term adalah bergantung sama ada r kuasa n tolak 1 atau r tolak 1 ataupun 1 tolak r kuasa n over 1 minus r. Kalau lebih daripada 1, kita pakai yang ini. Kalau R lebih daripada 1, kita pakai yang ini. Kalau R kurang daripada 1, okay, kalau kurang daripada 1, kita pakai yang ini dan sebagainya. Okay, so kalau R lebih daripada 1, kita kena pakai di sebelah kiri. Ni macam mana nak buktikan dia? Dia suruh kita buat jalan kerja buktikan. 3 markah 3 markah. So, pertama sekali kita kena tahu bahawa sum of the first, kita kena tahu kat sini progression dia sebagainya. Kalau lah yang di sini bahawa kita kena faham, kalau nak dapatkan sum of term, kena tambah semua ni. Betul? Okay, alright. Kalau kena tambah semua ni, jadi kena kita buat Sn sama dengan A plus AR plus AR square plus AR cube titik and then plus dengan AR n tolak 2 dengan AR n tolak 1. So yang ini yang dia bagi. Sekarang ni kita nak ubah sikit, ni tambah sorry. Nak ubah sikit di mana macam mana nak createkan formula tu. Daripada formula yang baru ni, cikgu nak darabkan semua dengan R. Bila semua darabkan dengan R, dia akan lain sikit. Bila semua kat sini cikgu darab R, darabkan dengan Sn, semua yang ada di sini cikgu darabkan dengan R. A akan jadi AR. AR akan jadi AR square. AR square akan jadi AR cube. Kena tambah lagi satu R. Dan AR cube kat sini akan jadi AR4 dan sebagainya. Dia akan jadi titik-titik-titik lah. Di mana AR4 tu dah seterusnya lah. Okay, alright. So, titik-titik-titik juga. Tambah titik-titik. Jadi, kalau ARN tolak 2 ni, macam mana akan jadi? Yang ini kita kena buat jalan kerja di sebelah kanan. Di mana, kena faham bahawa, apa maksud AR kuasa N tolak 2? Kalau bila kuasa tu tolak, mestilah asal dia adalah bahagi. So, asal dia adalah AR kuasa N bahagi dengan R kuasa 2. Bila bahagi, cikgu memudahkan dia juga adalah keadaan A R kuasa N over R kuasa 2.
Jadi bila darabkan saja dengan nilai R, bila darabkan dengan nilai R di sini, so dia akan potong 1, dia akan jadi R sahaja. Sebab itulah kalau AR N kuasa 2 di sini, AR kuasa N tolak 2, bila darabkan dengan R, yang tinggal hanyalah AR N tolak 1. Okay, N tolak 1. Itu pemahaman dia. Okey. Dan sama juga kalaulah kita ada di sini bahawa AR N tolak 1 juga bermaksud A over AR kuasa N over R, sebab R kuasa 1 di sini. Jadi kalau kita darabkan dengan R di sini, dia potong-potong hanyalah tinggal AR kuasa N sahaja. Sebab tu yang last kali di sini dia akan jadi AR kuasa N. So apa yang nak dibuat adalah kita nak bahagikan dia. Kita nak comparekan equation di sini dan kita nak bahagikan dia. So macam mana nak bahagi dan sebagainya? Di mana kita tolak lah, kita tolak. Jadinya apa yang kita nak buat selepas ni adalah kita kena ambil second equation di sini, tolakkan dengan first equation di sini. Kita tolakkan saja. Tapi adakah tolak tu semua akan cancel? Jadi bila kita darabkan dengan R, semua ni dia akan shift sikit tau. Dia akan shift semua tu darab dengan ni, dia akan shift ke depan sikit. Jadinya kalau yang ini mula dengan A, dia mula dengan A, yang kalau darab dengan R kita mula dengan R, tapi turutannya sama. Di mana kalau di sini juga, kalau ini adalah AR kuasa N tolak 1, ni AR kuasa N tolak 1, sebelum dia juga mestilah AR kuasa N tolak 2. Titik-titik tu adalah penengah dia lah, ataupun dia punya nombor-nombor yang berada di tengah dia. Okey, kalau kita ikut turutan mestilah sama juga. Contoh kalau cikgu bagi contoh kat sini. Anggap ni T1, ni T2, ni T3, ni T4, titik-titik ni adalah T. Contohlah cikgu bagi kat sini T50. Ni T51. Cikgu bagi contoh. Okey, alright. Jadi semua benda ni mestilah ikut turutan dan sebagainya. Kalau ikut turutan dan sebagainya, jadi di sini akan jadi T1, T2, T3. Kalau ikut turutan dan sebagainya, dia kat sini akan jadi T49 dan T50. Okay. So dia akan macam ikut turutan dia, kita shiftkan dia sebelah kiri. So turutannya mestilah sama dengan SN yang berada di original di atas. Jadinya bila kita dah faham macam ni, barulah kita boleh tolakkan dia. Di mana kita ambil RSN, tolakkan dengan SN, di mana second equation tolak first equation, dan kita boleh potong dia, di mana AR dengan AR boleh potong. Sebab bila kita nak tolak, AR square dengan AR square boleh potong, AR cube dengan AR cube boleh potong, ARN tolak 2 boleh potong, ARN tolak 1 pun boleh potong. Okay. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanyalah AR kuasa N tolak A. So apa nak dijadi? Kita nak SN sahaja. Jadi kita faktorkan SN di sini. So bila kita faktorkan, kita keluarkan SN, dia akan jadi R tolak 1. Dan di sini cikgu faktorkan A, dan akan jadi R kuasa N tolak 1. So SN di sini adalah A kurungan R kuasa N tolak 1 over R tolak 1. Jadi inilah adalah pembuktian di mana kita dah buktikan bahawa yang ini sama macam kuasa yang atau formula di atas. Itulah cara dia untuk kita nak selesaikan soalan di sini, yang memang agak sukarlah untuk student, tapi tak apa, kita belajar. Okey. Kalau dah faham dan sebagainya, jom kita tengok buat soalan seterusnya, di mana hence find the value of n for which the sum of the first two n term. Dia kata kat sini S2 n term is 28. Jadi soalan di sini adalah dia bagi maklumat, dia bagi ayat. Bila dia bagi ayat saja, cikgu nak bagi keyword kat sini. Bila ada saja is kat situ merujuk kepada equal. Letak ada saja is, terus letak equal. Okay, terus letak equal. Di mana kat sini adalah sum of the first two n term, jadi S2n is. Bila letak is terus equal. Equal to what? 28 times 28 kali. Memang kali hasil dan sebagainya, which is 28 kali, dan itu 28 darab dengan sum of the first n term, iaitu Sn. Itu saja. Ini adalah dia punya basic dia. Of which the first n term of generate which has the common ratio of 3. Jadi kita tahu juga maklumat yang seterusnya, di mana R sama dengan 3. Guna saja formula di sini. Guna saja formula yang kita ada di sini. Okay. So macam mana nak applykan formula dan sebagainya? Okay. So S2n sama dengan 28 darab dengan Sn. Jadi S2n tu macam mana? Jadi A 3 kuasa 2n tolak 1 over 3 tolak 1. Okay, alright, macam mana kita nak buat dan seterusnya.
Dan dia kata di sini ada 28 kali ganda dan sebagainya. So seterusnya juga 28 darabkan dengan apa? A di sini adalah 28 A 3 kuasa N tolak 1 over 3 tolak 1. Okey, apa yang patut kita buat dan sebagainya, kita kena teruskanlah. Okey, kita kena teruskan dan sebagainya. Okey, alright. So bila kita nak teruskan di sini adalah okey, dia akan jadi A 3 kuasa 2N tolak 1 over 2 sama dengan 28 A 3 kuasa 2N 3 kuasa N tolak 1 over 2. Jadi kita nampak ada benda yang sama di sini. Di mana kalau ada benda yang sama, kita boleh potong saja. Tapi kalau cikgu tak nak potong, cikgu nak menggunakan kaedah di mana 2 kalau cikgu pindah ke kiri dia akan jadi darab 2. Dan A pun sama, pindah ke kiri dia akan jadi bahagi dengan A. Jadi apa akan jadi di sini? Dia akan jadi A kuasa A kurungan 3 kuasa 2N tolak 1 over 2. Dan di sini akan jadi darab dengan 2 bahagi dengan A sama dengan 28 3 kuasa N tolak 1 dan sebagainya. So nampak kat sini ada benda boleh potong, di mana A dengan A akan potong, 2 dengan 2 akan potong. Jadi kita permudahkan dia, cikgu sambung di sini. Permudahkan dia, dia akan jadi 3 kuasa 2N tolak 1 sama juga dengan 28. Di sini cikgu kembangkan di sini cikgu akan kembangkan dan sebagainya. Di mana di sini akan jadi apa? Sama dengan 28 darabkan dengan 3 kuasa N tolakkan dengan 28. Alright, di sini macam mana kita nak dapatkan N dan sebagainya? So sebab kita nak dapatkan N, alright, tapi di sini kuasa dan sebagainya. Adakah kena pakai logaritma dan sebagainya? Kita tengok di sini bahawa kita nampak 3 kuasa N tu sebagai unknown. Okey. So kat sini 3 kuasa 2N. Kalau 3 kuasa 2N, pemahaman dia adalah kat sini adalah 3 kuasa 2N juga bermaksud 3 kuasa 2 darabkan dengan 3 kuasa N. Okey, 3 kan kuasa N. Jadinya pemahaman di sini bahawa 3 kuasa 2N ni macam mana kita nak dapatkan dan sebagainya. Kita boleh permudahkan dia di mana 3 kuasa 2N ni adalah 3 kuasa N and then kuasa 2. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebabnya adalah cikgu nak jadikan 3 kuasa N tu sebagai unknown. Cuba cikgu anggap kat sini adalah apa-apa yang 3 kuasa N tu kita cuba buat let 3 kuasa N sama dengan Y. Apa akan jadi di sini? So semua tukar yang 3 kuasa N ni kita semua tukar menjadi Y. Dan daripada situ kita boleh selesaikan jalan kerja kita. Di mana Y square tolak 1 sama dengan 28Y tolak 28. Baru kita boleh selesai dan kita pindah-pindah sebagainya. So Y square tolak 28Y tolak 1 campur 28 sama dengan 0. So Y square tolak 28Y tambah 27 sama dengan 0. Tekan saja kalkulator. Di mana kalkulator ni menggunakan kaedah kuadratik lah. Walaupun di sini Y kita tekan juga kuadratik, di mana A 1, B negatif 28 dan C adalah 27. Okey, kita akan dapat bahawa X1 adalah Y1 adalah 27 dan Y1 lagi adalah 1. Okey, alright, Y1 lagi adalah 27. Okey. Dah dapat Y di sini, barulah kita tukarkan menjadi 3N balik. Okey, tukarkan balik yang 3N balik. Di mana 3 kuasa N balik. So 3 kuasa N sama dengan 27, 3 kuasa N sama dengan 1. Macam mana selesaikan? 3 kuasa N 27 adalah 3 cube. So boleh potong apa? Boleh potong 3 dan 3 di sini. Boleh potong di 3 bawah N sama dengan 3. Yang sebelah satu lagi macam mana? 3 kuasa N sama 1 di mana 3 kuasa 0. Dan bila kita potongkan dia, N sama dengan 0. Yang mana yang boleh terima kalau kita nak ambil N dan sebagainya? Boleh tak kita nak ambil N ni 0? Which is 0 term. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, ni kita tak accept. Not accepted. Jadi kalau not accepted kat sini, jawapan akhir kita N sama dengan 3. Itulah jawapan dia. Okey, sebab dia kata find the value of N. Okey. Dan last sekali adalah soalan di sini adalah soalan nombor 6. Kita nak pergi bahawa soalan nombor 6 di sini adalah berkenaan dengan linear law. Jadi kita tengok kat sini diagram 1 show the part of the graph Y against X, di mana di sini adalah Y exists dan sini X exists. For the equation Y equal to P kuasa X Q such that P and Q are constant. Okay, sketch the straight line graph of. Okay, dia suruh sketch. Dia suruh sketch.
sketch the graph of line graph. Bila dia kata line graph ni, kena faham dia straight line. Dia mestilah straight line kena faham. Di mana part of log base 3y against x. Maknanya graf kita nanti akan ada paksi y labelkan log base 3y dan paksi x di sini adalah still x. Jadinya x dengan x tak berubah. X dengan x tak berubah kat sini. Okey, tak berubah, kena faham Hence, mark and state the coordinate of the corresponding point A and B. Jadinya, kalaulah x tak berubah, kita akan ada koordinat x yang sama. Di mana di sini adalah A dan di sini adalah contoh cikgu buat kat sini. Dia suruh sketch Di sini adalah B. Di mana kalau A koordinat di sini adalah 3, yang asal 3, yang baru pun 3, yang asal di sini 1, yang baru pun 1. Sekarang apakah koordinat y yang baru? Koordinat y yang baru di sini dia kata log base 3y. Jadi kalau y asal 27, ambil ke sini log base 3 untuk point A kat sini. Log base 3 nilai y adalah 27. 27 juga sama dengan log base 3. 27 adalah 3 cube. 3 bawa ke depan adalah 3 log base 3. 3. So akan jadi 3 sahaja. Okey, kalau 3 saja sebab log base 3 akan jadi potong salah satu, so 3 saja. Jadi koordinat y kita adalah 3. Okey, alright. Dan untuk koordinat untuk B pula benda yang sama, log base 3 untuk 9. 9 adalah log base 3, 3 square. Jadi 2 bawa ke depan jadi 2, darabkan dengan log base 3, jadi akan dapat 2. Jadi di sini koordinat ada 2. So kita dah sketch dengan koordinat dia. Dah kata mark and state the coordinate of corresponding A dan B dan drawkan straight line kita. Jadi adik-adik kena pakai pembaris lah. Kita dah draw dan sebagainya dan dia juga sketch. Alright, dah faham. Dan yang seterusnya, untuk soalan B di sini, macam mana nak cari? Kita kena pakai koordinat asal sebab di y equal to p kuasa x cube ni adalah equation asal. Equation yang belum ditukar linear lagi. Jadi kena pakai koordinat asal. Di mana kalau koordinat yang lama di sini bahawa koordinat A, kalau kita fahamkan koordinat A, equation asal dia adalah y sama dengan p kuasa x cube. P kuasa x cube. Untuk koordinat A bahawa koordinat A adalah 3 dan 27. Apa nak dibuat kat sini? Jadi y dia adalah 27. 27 sama dengan P kuasa 3 cube. Ini untuk A. Kalau untuk B pula, di mana koordinat untuk B apa? 1 dan 9. 1 dan 9. Masukkan saja dalam equation dia, di mana akan jadi 9 sama dengan P kuasa 1 cube. So kalau di sini memudahkan dan kita cuba buat jalan kerja dan sebagainya. Di sini P kuasa 1 tu PQ lah. So kalau cikgu nak buat, cikgu akan buat elimination, di mana cikgu akan bahagi PQ sama ataupun cikgu buat di sini P kuasa 3Q sama dengan 27 dan PQ sama dengan 9. Apa cikgu buat? Cikgu akan bahagi. Okey, apa cikgu buat? Cikgu akan bahagi. Bahasa bahagi adalah P kuasa 3 bahagi P kuasa 1 akan jadi P kuasa 2. Q bahagi Q akan jadi 1. Dan 27 bahagi 9 akan jadi 3. So P square sama dengan 3, jadi P sama dengan punca kuasa 3. Dan bila kita dah tahu bahawa P kuasa punca kuasa 3, sekarang di sini nak cari nilai Q. Sebab dia kata find the value of Q. Masukkan saja dalam mana-mana equation. Boleh masukkan dalam yang A, boleh masuk dalam B. Cuma masuk dalam B lah, mudah kerja. Okay, P sama dengan set 3. So 9 sama dengan set 3 Q. So bila pindah ke kiri dan sebagainya, jadi 9 over set 3 Q kat sini. Boleh tak buat 9 over set 3? Tak boleh. Sebab bila apa-apa kat sini, jangan biar ada dino set kat bawah. So 9 over set 3 nak buat apa? Darab dengan set 3, darab dengan set 3. Bila darab dengan set 3 dengan set 3 dan sebagainya, apa akan jadi? Bila di sini akan jadi 9 set 3 over set 3 darab set 3 kan 3. So 9 bahagi 3 akan jadi 3 set 3. So jawapan akhir kita bahawa P sama dengan set 3 dan Q sama dengan 3 set 3. Jadi itu sahaja untuk soalan di sini. Alright, jadi cikgu berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa komen, ada apa-apa soalan request, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya.
Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.